Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia? Bertemankan saya hari ini Dini Asyaf Salim dan juga rakan saya ni. Saya Fasha Rahim. Saya harapkan semua yang berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera selalu. Ya, hari ini kita dah pun masuk bulan September. Minggu lepas seronok kita menyambut Hari Kebangsaan 2022. Nanti 16 September pula di Melaka. Pastikan sambutan ramai pengunjung sama macam mana berlaku di Dataran Merdeka. Dan saya juga mengharapkan agar dalam keadaan sihat sejahtera dan pastinya minggu ni difahamkan cuti sekolah sudah pun bermula. Ibu bapa pasti mempunyai banyak perancangan dan juga aktiviti kepada anak-anak. Lakukan pelbagai aktiviti menarik, tetapi dalam masa sama juga kena pastikan keselamatan sentiasa dijaga. Betul tu. Dan bagi anda yang mungkin pulang ke kampung, pastikan berhati-hati di jalan raya. Ikutlah peraturan-peraturan jalan raya. Janganlah pandu kereta terlalu laju. Betul. Dan sebagainya. Bercakap soal aktiviti dia kan, saya kira banyak aktiviti menarik yang boleh dilakukan. Tidak semestinya perlu keluar negara, tetapi dalam negara juga banyak aktiviti menarik. Sebagaimana aktiviti rekreasi ataupun sukan lasak pun menarik juga. Macam ATV, saya tengok hari tu FM saya ni pun pergi juga ATV kan. Tersenyum dia sekarang ni. Saya pernah pergi juga, tapi saya tengok dia FM saya pergi minggu lepas, saya pun nak pergi, saya nak pergi ulang balik. Bolehlah kita pergi sama-sama. Saya pun dah lama tak pergi naik ATV. Betul. Dan masa juga mungkin ada juga berancang ataupun ingin pergi melakukan aktiviti riadah rekreasi di kawasan air terjun, tetapi ada ingatan yang diberikan sebenarnya oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor ini apabila difahamkan agar berhati-hati lebih kepada mereka yang mahu mengunjungi kawasan-kawasan air terjun ini, kerana ini adalah satu nasihat diberikan oleh pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor. Pengunjung kawasan air terjun Hulu Selangor diingatkan supaya perlu peka terhadap cuaca dan juga tanda kepala air kerana difahamkan taburan hujan yang meningkat. Biasalah hujung-hujung tahun ni kan, tidak masuk di separuh masa tahun 2022 ni. Biasa hujung-hujung ni banyak berlaku taburan air yang cukup tinggi. Dalam masa yang sama juga ia mengingatkan saya terhadap kes yang berlaku baru-baru ini 2 September lepas di Situ Terengganu di Latah Kasar apabila berlakunya kejadian kepala air melibatkan 30 pengunjung dan juga 6 buah kereta terperangkap. Jadi amaran ini diberikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat perlu diambil perhatian dengan sangat mendalam. Betul. Kerana ia melibatkan soal keselamatan. Kalau boleh kita elakkanlah. Kalau boleh. Tapi kalau berada di kawasan sungai dan juga air terjun tu, yang penting kita waspada dan kita ambil tahu apakah tanda-tanda akan berlakunya kepala air itu. Betul. Selain daripada itu juga kita meninjau tentang ini usahawan PKS, usahawan kecil dan sederhana. Difahamkan Expo Selbis 2022 medium terbaik bantu usahawan PKS yang mana ianya akan dianjurkan tidak lama lagi kerana kita percaya PKS merupakan antara peniaga yang memberikan sumbangan yang cukup besar dalam sistem ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi negara dan menyumbang kepada KDNK negara. Difahamkan lebih kurang 95% sebenarnya usahawan peniaga ini datangnya daripada PKS. Betul. Dan ini juga sebenarnya selari dengan Plan Malaysia ke-12 Dini, di mana kerajaan sebenarnya ingin membantu untuk memartabatkan lagi perniagaan-perniagaan PKS ini. Dan kita akan sebenarnya bercakap lebih lanjut lagi mengenai PKS, tapi sebelum tu berita yang agak melegakan kiranya saya rasa kepada rakyat Malaysia seluruhnya. Harga siling ayam telah pun ditetapkan RM9.40 sekilo dan sekiranya ada peniaga-peniaga di luar sana yang menjual harga ayam terlalu tinggi boleh dikenakan tindakan yang keras. Betul. Itu adalah salah satu amaran diberikan sebenarnya daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed yang mahu supaya semua peniaga mematuhi peraturan telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan sebenarnya harga siling ayam ni dah berlaku berapa bulan sejak daripada krisis bekalan ayam, dan sebelumnya ada yang mengatakan bahawa seolah-olah 31 Ogos dah lepas ni tak ada dah, tetapi tidak ya, masih lagi berkuat kuasa. Kalau ada peniaga-peniaga yang cuba-cuba nak try test kan pagi-pagi ada test untuk mengenakan ataupun meningkatkan harga barang tersebut, maka kita sebagai pengguna ada tanggungjawab kepada kita, boleh laporkan terus kepada pihak berkuasa, khususnya kepada pihak KPDNHP. Bagaimana tu? Betul. Baik, boleh salurkan aduan anda terus ke portal e-aduan.kpdnhep.gov.my ataupun talian terus 1-800-886-800 ataupun boleh juga emailkan ke e-aduan@kpdnhep.gov.my. Jadi sebenarnya tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau ada nampak mana-mana peniaga
peniaga di luar sana yang menjual harga barangan apa pun sekali melebihi harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita lakukan tanggungjawab dan bolehlah pihak yang berkuasa juga menjalankan tugas mereka. Betul. Dan saya kira isu harga ayam ni dah tak macam dululah. Saya lihat rata-rata ada yang telah pun menjual sehingga kepada RM7 sekilogram. Ini tindakan yang cukup baik dan dalam masa sama difahamkan juga bekalan ayam di dalam negara juga sudah pun stabil. Difahamkan juga ekspor ayam sudah pun akan bermula tidak lama lagi, yang mana bagi mereka yang terpilih bolehlah ekspor ayam. Maksudnya dah tak adalah isu-isu ni kan. Diharapkannya tidak akan ada lagi burung lagi tengok kan isu-isu berkaitan tentang harga barangan ini yang tidak berkesudahan, dan juga dimohon supaya setiap daripada kita mengambil tanggungjawab bersama untuk menyelesaikan perkara ini. Dan pastinya kita nak meninjau juga berkaitan tentang situasi cuaca. Kalau tadi tu ada perancangan nak pergi ke mana-mana kawasan rekreasi, nak tahu juga sama ada cuaca okey ke tak okey. Betul. Jadi untuk kita lihat ramalan cuaca untuk hari ini, kita akan tinjau dulu ramalan yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi dan seterusnya bersama rakan kami dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Mahkamah Rayuan dijangka akan membuat keputusan berhubung kes rasuah membabitkan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini. Ia selepas pada 26 Ogos lalu keputusan ditangguhkan. Berikutan ahli Parlimen Baling itu dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Dan untuk perkembangannya, kita terus saja bersama dengan Nazahiyah Muhammad Hazir di lokasi. Terima kasih dari Bilik Berita berlintas langsung jam ini dari Istana Kehakiman. Ya, bagi mengikuti keputusan rayuan yang membabitkan Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Dan keputusan rayuan untuk membatalkan 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram amla membabitkan ahli Parlimen Baling itu akan diketahui pada hari ini, dan keputusan akan dipengerusikan oleh 3 panel hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Kamaluddin Muhammad Said setelah ia beberapa kali ditangguhkan. Dan keputusan ini bagi menentukan sama ada Datuk Seri Aziz Rahim akan dibebaskan ataupun sebaliknya. Dan jika rayuan itu dibenarkan, beliau akan dibebaskan dari 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta berhubung projek jalan raya di Kedah dan juga di Perak, serta 10 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM13.9 juta. Dan jika rayuan ditolak, beliau akan terus dibicarakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dan untuk makluman anda juga, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim mempunyai satu lagi peluang untuk merayu di Mahkamah Persekutuan. Ya, kerana permohonan tersebut pada asalnya dikemukakan di Mahkamah Tinggi, ia jika keputusan tidak memihak kepadanya. Baik, sedikit mengenai suasana di mahkamah. Datuk Seri Aziz Rahim belum lagi tiba dan kami dimaklumkan beliau akan tiba mungkin dalam sedikit masa lagi. Baik, itu saja perkembangan setakat ini yang boleh saya kongsikan. Kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan. Baik, terima kasih Nazar di Putrajaya untuk laporan itu tadi. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan tindakan menyimpan telefon bimbit milik Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli sebagai satu bentuk intimidasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata tindakan itu adalah sebahagian daripada proses siasatan bagi kesalahan di bawah Kanun Kesiasaan Akta 574 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bagi membolehkan analisis forensik digital dijalankan. Tan Sri Akril Sani berkata peranti berkenaan akan dipulangkan kelak setelah proses analisis dan siasatan selesai.
Katanya Rafizi telah dipanggil dan dirakam percakapan 3 September lepas bagi membantu siasatan setelah laporan polis diterima berhubung kenyataan tular di aplikasi media sosial yang didakwa berunsur fitnah terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Dan bagi membantu siasatan, telefon bimbit bersama kad SIM dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran yang disiasat, diambil dan disimpan pihak polis bagi proses analisis forensik digital. Selain itu, pihaknya juga sedang menyiasat laporan yang dibuat terhadap Dr. Abdul Latif dan sesi rakaman keterangannya telah dijalankan. Selain turut memaklumkan, proses siasatan bagi kedua-dua laporan polis adalah secara profesional tanpa sebarang bentuk tekanan seperti didakwa oleh pihak tertentu. Polis menahan seorang wanita yang disyaki mengabaikan anaknya selepas remaja lelaki autism berusia 13 tahun itu cedera apabila terjatuh dari tingkat 1 sebuah pangsapuri di Taman Melawati di Selangor Jumaat lalu. Susulan kejadian, mangsa menerima 5 jahitan di kepala dan tangan kanan serta retak pada bahagian muka dan tangannya. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, wanita tempatan berusia 43 tahun itu bertindak meninggalkan mangsa sendirian pada 9.15 minit malam Jumaat lepas bagi membawa anak perempuannya yang berumur 5 tahun ke kelas latihan renang dan bermalam di sebuah hotel di Damansara. Siasatan mendapati mangsa terjun dari tingkat 1 dan terjatuh di atas sebuah kereta dan kini menerima rawatan di Hospital Ampang. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Ampang hari ini bagi permohonan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Sekian laporan dari Bilik Berita. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, BIHAS 2022 edisi ke-18 akan kembali lagi, satu expo yang bertaraf antarabangsa. Betul. Yang saya kira menjadi tumpuan kepada pemain-pemain industri. Di sinilah tempat mereka akan berkumpul, menggiatkan lagi aktiviti ekonomi dan pastinya akan menyumbang pula kepada pembangunan ekonomi negara. Betul, dan sebenarnya industri halal ni sebenarnya merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap ekonomi dan juga GDP negara. Jadi bersama-sama kita di studio pada hari ini, Ashraf adalah Encik Amran Yam yang merupakan pengarah kanan transformasi dan perdagangan digital dari Matrade. Jadi kita akan membincangkan apakah impak yang akan dibawakan daripada pameran MIHAS ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio kita pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, termasuk juga para penonton kita. Terima kasih Encik Amran. Saya teruja bila dengar expo ini akan kembali semula, kerana kalau kita sebagai pemain industri ini adalah tumpuan lah sebenarnya kan. Khususnya bagi Malaysia ni yang memang dikenali dengan label ataupun jenama halal itu sendiri di dalam pesada antarabangsa. Untuk tahun ini edisi ke-18 sejak daripada 2004 saya difahamkan telah pun melalui pelbagai revolusi dan pastinya ada keunikan untuk tahun ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit revolusi yang dibawa daripada tahun pertama penganjurannya sehinggalah ke edisi ke-18 ini, Encik Amran. Terima kasih Encik Ashraf dan juga Dini. Betul lah, berkenaan dengan MIHAS 2022 ni, pembangkit ekonomi global halal global. Pertamanya terima kasihlah pada pihak bernama dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih sebagai rakan strategik Matrade dan juga kepada Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri MITI
di mana Matrix merupakan agensi yang bernaung di bawah MITI dan juga semua pihak-pihak kementerian dan agensi-agensi kerajaan dari peringkat federal dan juga di peringkat negeri-negeri kerana memberi sumbangan padu kepada MIAS 2020 ini. Menjawab soalan itu, pertama kali memang betul lah MIAS diadakan pada tahun 2004. Pada masa itu dia punya hasil dia agak kecil lah, lebih kurang 230 juta. Tapi sekarang ni kita mencatatkan pada akhir tahun lepas, bayangkan telah meningkat kepada 2.13 bilion. Jadi dan kita mencatatkan juga ramai pemamer daripada dalam negara dan juga luar negara telah meningkat. Bayangkan macam dikatakan oleh Dini tadi, sumbangan MIAS ni terhadap ekonomi negara termasuk employment dan juga hasil kepada kerajaan negeri, dan tidak ketinggalan kepada PKS kita yang menyertai MIAS dari tahun ke tahun. Itu adalah satu revolusi yang cukup menarik, dan kita nak bercakap juga tentang perkara ini. Ini soal manfaat yang akan dibawakan oleh pameran MIAS kepada ekonomi halal tempatan antarabangsa. Bagaimana manfaat yang diterima kepada mereka yang bersama dalam pameran ini, juga kepada pemain-pemain ataupun mereka yang terlibat dalam aktiviti ekonomi ini? Pada mulanya MIAS bermula dengan lebih tertumpu kepada makanan dan minuman dan kosmetik, tetapi sekarang ni dia dah banyak sektor-sektor industri telah kami kembangkan dalam MIAS. Contohnya pada tahun ini saja kita ada 12 sektor dan juga satu sektor atau segmen khusus, iaitu craft dan budaya Islam. Jadinya menjawab soalan tadi itu, daripada 213 bilion yang telah dicatatkan pada tahun lepas, 1.3 bilion tu sebab last year, tahun lepas tu adalah secara full maya ataupun virtual. Jadi melalui virtual tu kita mencatatkan 1.38 bilion untuk direkodkan oleh pemamer yang melibatkan dia dalam acara maya dan juga tidak ketinggalan 749 daripada program penyumburan antarabangsa. Itulah hasil yang telah dihasilkan. Juga untuk prestasi perdagangan Malaysia pada tahun lepas telah mencapai rekod tertinggi 2.2 trilion, di mana ekspor menyumbang sebanyak 1.2 trilion dan merupakan lebihan dagangan, sebabnya import kecil 987 bilion, ini menyumbang kepada 252.6 bilion paras tertinggi baru untuk kita punya surplus ataupun lebihan dagangan. Juga pada 7 bulan pertama tahun ini, dengan rantau ASEAN saja, iaitu salah satu daripada kita punya rakan dagangan yang terbesar, mencatatkan peningkatan sebanyak 63% kepada 73.31 bilion, mewakili 29% daripada keseluruhan perdagangan kita. Jadi bayangkan kepentingan MIAS ini kita nak tekankan kepada kita punya PKS yang kita promosikan untuk pameran MIAS ni daripada tahun setahun, dan juga pemamer daripada MIAS untuk daripada ASEAN pada tahun ini dianggarkan melebihi daripada 60 pemamer yang menyertai MIAS 2022 ni. Ini satu pelibatan cukup besar ni. Cik Amran, pada tahun lepas MIAS ni sebenarnya diadakan secara virtual online, tapi tahun ni MIAS akan diadakan di MITEC. Jadi mungkin Cik Amran boleh ceritakan kepada kami apakah antara ciri-ciri istimewa untuk MIAS tahun ini dan berapa negara yang akan terlibat dalam MIAS tahun ini? Melebihi daripada 30 negara. Ciri-ciri istimewa dia kita satu persatu saya nak terangkan. Pertama sekali, seperti yang kita biasa buat adalah penyumburan antarabangsa ataupun dinamakan International Sourcing Program. Untuk tahun ini kita dah atur lebih daripada 1,400 pre-arranged business meeting. Itu business meeting yang telah diaturkan sebelum mereka bertemu. Ini mengambil usaha yang amat komprehensif lah, di mana kita punya 46 pejabat luar negara itu memilih syarikat-syarikat pengimport luar negara itu untuk dipadankan dengan syarikat-syarikat Malaysia. Lebih kurang 1,400. Itu bukanlah perkara yang mudah. Untuk tahun ini kita sasarkan contohnya lebih kurang 400 pembeli-pembeli, di mana lebih daripada berbagai negara termasuk sekali Timur Tengah, Eropah, Asia Tengah, Asia Selatan, ASEAN, Oceania dan juga Afrika. Tak masuk juga negara-negara pengimport yang baharu yang mudah nak mengenali Malaysia contohnya.
Daripada ni kita sasarkan 200 pembeli dan juga 200 yang akan syarikat Malaysia untuk menawarkan produk perkhidmatan halal mereka. Setakat ini dia punya sambungan ni, dia punya dapatkan banyak sambutan yang amat menggalakkan daripada kedua pihak pembeli dan juga pengeksport luar negara. Itu antara usaha murni yang dilakukan dan saya kira pengajian dari edisi ke-18 pastinya setiap tahun akan dilakukan pelbagai keunikan dan menambah pencerian-pencerian baru bagi setiap kali expo itu berlaku. Dan difahamkan juga sesuatu yang menarik tentang MIHAS ini, dia ada anugerah dan pastinya akan menjadi rebutan lah kepada pemain-pemain industri kan. Betul. Dan kali terakhir difahamkan pada tahun 2019, masa itu mula-mula pandemik. Kemudian bila dah pandemik 2 tahun 2020, 2021 tak ada dah anugerah itu kan. Tahun ini difahamkan kembali lagi anugerah tersebut. Mungkin boleh kongsikan juga kepada kita tentang apakah yang boleh kita nantikan dalam anugerah MIHAS 2022 ini. Okey, anugerah tu berkaitan juga dengan kluster yang saya sebutkan tadi. Sebab kali ini kita melaksanakan MIHAS secara hybrid, bermakna campuran maya dan juga fizikal. Ini amat menariklah sebab tahun lepas kita buat secara maya, keseluruhannya kita tak sangka mendapat sambutan yang amat menggalakkan, alhamdulillah. Dan kita yang jangkakan dengan anugerah ni dia akan dilengkapkan oleh, kita ada macam tadi saya sambung makanan dan minuman yang kita akan ada kluster atau segmen pada kali ini, perkhidmatan dan pemudah cara industri halal, kosmetik, penjagaan diri, fashion santun, kewangan Islam, teknologi makanan, farmaseutika, media dan rekreasi, e-dagang. E-dagang mainkan peranan penting sekarang ni. Betul. Sebabnya alhamdulillah COVID-19 itu merupakan mungkin satu anugerah kebaikan daripada untuk kita lah. Jadi oleh kerana COVID tu sekarang ni kita facilitate atau merancangkan lagi aktiviti e-dagang atau e-digital ni untuk semua pemain-pemain industri halal Malaysia termasuk jugalah. Dan kluster yang terbaru saya katakan tadi adalah kraft dan kesenian Islam. Jadi pengetahuan lagi satu, pengetahuan knowledge hub ni semua berkait dengan anugerah tadi. Pengetahuan atau hub pengetahuan ni dia akan bermula pada 7 hari bulan September ya. Dan di mana pakar-pakar ataupun pengimport, kita bawa pengimport daripada luar negara, pengimport yang besar akan menjadi panelis untuk kita dapatkan maklumat bagaimana untuk kita mengimport secara berjaya kepada negara-negara mereka dan negara-negara luar. Dan juga kita jemputan kita termasuk panelis PKS, ada yang telah pengeksport muda, wanita, untuk mereka juga berkongsi pengalaman mereka. Jadi yang tadi pasal pengimport premium, kita panggil pengimport premium itu kita datangkan daripada negara Arab Saudi, Qatar, India, Turki dan Amerika Syarikat, negara besar. Menjawab soalan tadi, anugerah MIHAS untuk tahun ini kita ada terbagi kepada 4 kategori dengan 9 subkategori untuk 15 pemenang. Yang pertama sekali, walaupun kita buka hari itu daripada 1 Jun hingga 1 Ogos dah tutup, tapi anugerah yang pertama ni adalah anugerah reka bentuk pameran paling kreatif. Ni semua nak menggalakkan supaya pengeksport kita ni menjadi kreatif, berdaya maju untuk memikirkan benda-benda inovasi. Dan keduanya kategori anugerah inovasi, sebab pada inovasi termasuk merangkumi produk F&B. Saya teruja bila saya melawat contohnya satu daerah, satu industri. Kita punya PKS ni dah mula dapat bersama-sama dengan setara, boleh dikatakan, dengan pengeksport luar negara, di mana produk mereka packaging, labeling tu, standard certification tu dia dah mencapai taraf dunia. Tapi kita tekankan sini kemampuan daripada segi kapasiti, kuantiti nak ekspor tu masih kurang. Di sinilah di mana kementerian agensi yang menjadi pelengkap kepada MITI dan Madrid, sebab kita mengekspor, mereka perlu memainkan peranan untuk menyediakan pemain-pemain kita ni, PKS terutamanya, untuk ke arah sedia untuk mengekspor. Jadi lepas tu pas kepada Madrid untuk kita melengkapkan mereka untuk mengekspor. Jadi kita saling melengkapi. Okey, kemudiannya antara bawah anugerah inovasi juga perkhidmatan paling inovatif. Contohnya cloud kitchen, halal cloud kitchen. Kita tak pernah terbayang. Saya pun tak pasti lagi apa maknanya halal cloud kitchen. Lagi satu kategori bukan makanan paling inovatif. Dan juga dua lagi anugerah promosi MIHAS terbaik menerusi media sosial. Ini nak gerakkan sekarang ni.
apa yang salah satu kekangan daripada kita punya pemain-pemain industri ni, bila mereka register kepada e-trade atau e-dagang kan, mereka just hanya duduk diam saja. Betul. Mereka perlu aktif macam mana cara nak menaikkan jenama mereka itu, produk yang mereka jual itu. Ini antara sebahagian daripada usaha yang perlu dilakukan, dan sebenarnya saya kira banyak lagi anugerah-anugerah menarik, tapi kita nak berhenti rehat dahulu, dan anugerah itu kita sambung selepas ni. Pastinya penonton nak tahu apakah anugerah-anugerah yang akan disediakan dalam MIAS 2022. Betul. Jom kita berhenti rehat dahulu. Kita akan sambung sebelum selepas ini. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Keluarga Malaysia. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kami bercakap bersama Encik Amran Yam, Pengarah Kanan Transformasi dan juga Perdagangan Digital daripada Matrix, bercakap tentang MIHAS 2022. Jadi kita nak terus sambung, tadi ada sikit lagi yang belum habis dari Encik Amran berkatakan tentang anugerah MIHAS 2022. Kategori yang dipertandingkan dalam anugerah MIHAS. Terima kasih Dini. Kategori yang keempat adalah anugerah istimewa halal. Ini bertujuan untuk mengiktiraf syarikat Malaysia sebagai peneraju industri halal negara. Okey, itu saya bahagian untuk anugerah lah. Okey, baik. Jadi kita menarik anugerah antara kategori-kategori yang dipertandingkan dalam anugerah MIHAS ni sebenarnya pada rasa saya lah akan lebih menggalakkan lagi, memakinkan lagi semangat bagi pemain-pemain industri untuk bergiat lebih aktif lagi dalam industri hub halal ini sendiri. Dan kita boleh juga tentang soal tadi disebut PKS antara mereka yang pemain-pemain yang cukup penting bagi industri ini, dan difahamkan juga kalau kita lihat bagaimana PKS 95% sampai 90% daripada mereka merupakan PKS. Dalam konteks ini, mungkin boleh ceritakan kepada kita tentang bagaimana PKS itu diletakkan di dalam MIHAS 2022 ini, dan apakah usaha yang dilakukan untuk memartabatkan PKS ini sendiri? Itu soalan yang amat menarik dan amat bagus. Diharap penonton, terutamanya para PKS kita, ambil betul-betul dengar apa yang nak diperkatakan ni. PKS ni pada tahun lepas memberi sumbangan lebih kurang 74% daripada keluaran dalam negara kasar kita. 37-44%. Dan lebih kurang 12% menyumbang kepada keseluruhan ekspor negara. Dan juga statistik menunjukkan PKS ni dia menggaji ramai pekerja-pekerja dalam segmen ataupun industri masing-masing. Kemudian pada tahun lepas juga ekspor PKS telah pulih sebanyak 5.4% dengan nilai ekspor 124.3 bilion berbanding kemerosotan 33.1% pada tahun 2020. Ini penting, ni semua statistik bahagian PKS menyumbang kepada ekspor negara. Dalam rancangan Malaysia ke-12, PKS disasarkan untuk menyumbang 45% daripada keluaran dalam negara kasar dan 25% daripada jumlah ekspor negara menjelang 25%. Jadi aspirasi ini untuk kita menyokong rancangan Malaysia ke-12 ni memang disokong oleh Matrix sepenuh-penuhnya. Buktinya kita ada lebih kurang syarikat yang aktif mendaftar di Matrix ada lebih kurang 11,169 yang semua merangkumi. Dan ini yang aktif dan 96% daripada mereka ni adalah PKS. Jadi bayangkan peranan yang penting PKS. Jadi MIHAS ni merupakan platform terbaik untuk PKS menyemarakkan semangat mereka, mempromosikan barangan mereka dan produk mereka, dan juga interaksi mereka dengan pengunjung-pengunjung daripada luar negara, khususnya pengimport, akan menaikkan lagi pengetahuan mereka dan juga saling menjalin hubungan
baik untuk mereka mengekspor barang mereka. Sebab kita perlu ingat ekspor ni selain daripada biasanya hubungan yang rapat dengan syarikat luar penting untuk mereka mengetahui barangan dan siapa kita ni, sebab Malaysia punya jenama luar negara ni memang baik sekarang ni, dan sebelum ni pun memang baik. Sebut Malaysia je orang suka, memang orang percaya. Jadi kita perlu mengambil kesempatan ni untuk ekspor terutama PKS, dan pihak kerajaan dah menyediakan platform macam ini adalah merupakan salah satu usaha yang cukup baik dilakukan soal PKS ini. Saya nak bercakap juga tentang PKS ini secara lebih mendalam selepas ini, tapi kita nak saksikan dahulu promo berkaitan tentang MIHAS 2022. Baik, itu antara yang kita saksikan itu tahun lepas tu. Bagaimana tahun lepas secara maya pun penglibatan dan juga sumbangannya kepada ekonomi cukup besar. Dan bercakap soal industri halal ni, saya nak membuka ruang tadi dia. Kalau bercakap soal industri halal bukan semata-mata soal makanan dan minuman. Betul tu. Gaya hidup, craft tadi disebut juga ni antara perkara-perkara yang cukup menarik kerana Malaysia ni memang menjadi daya tarikan daripada masyarakat antarabangsa sebenarnya bila bercakap soal isu halal. Kerana saya pun berpeluang kalau keluar negara itu bercakap soal kebersihan halal itu semua dah meletakkan brand halal itu kepada Malaysia. Dan pastinya ia berkaitan juga tentang PKS seperti yang kita sebut sebentar tadi. Dan sebenarnya Dini, ekspor halal Malaysia di tahun lepas ya, dalam makanan dan industri makanan dan minuman sahaja telah membawa masuk sebanyak 17.6 bilion ringgit. Itu betapa besarnya nilai industri halal. Itu baru makanan dan minum saja. Belum lagi dalam kategori yang lain. Dan ini juga saya nak berbalik soal PKS tadi. Encik Amran, PKS tadi sebut betapa besar sumbangan PKS itu dan juga perkaitannya dengan industri halal ini. Mungkin boleh terangkan lagi bagaimana kombinasi kedua-duanya yang amat penting yang perlu untuk disedarkan oleh seluruh masyarakat bahawasanya inilah PKS merupakan penyumbang antara penyumbang utama kepada kemampanan ekonomi negara ini. Kita selain daripada PKS, contohnya kita ada syarikat pertengahan dan juga syarikat besar. Tidak bermakna bila kita tumpukan daripada PKS, kita mengabaikan syarikat pertengahan ataupun syarikat besar. Kita pun menggalakkan mereka menjadi ahli matrik. Tetapi PKS ni, dia daripada segi pekerjaan, statistik memang tinggi. Saya lupa, tapi memang tinggi menyumbang. Juga mereka ni akan, bila mereka ni dah maju ke hadapan, mereka akan bertukar menjadi syarikat pertengahan. Dan syarikat pertengahan akan pergi kepada syarikat besar. Itulah sebabnya perlu kita menggilap kita punya PKS ni, dan kita sentiasa terbuka untuk membantu mereka. Tapi isunya nak katakan ni kelemahan antara kelemahannya, mereka mesti berdaftar sebagai ahli matrik. Keduanya, kita ada banyak program-program kita latihan pengekspor untuk menjadikan mereka sebagai pengekspor yang berjaya. Contohnya kita ada risikan pasaran, kita ada laporan-laporan perdagangan, kita ada business information library kita, business information library, dan kita ada di tingkat 2 ni kita ada juga khidmat nasihat dan latihan. Jadi yang kita perlukan mereka datang berinteraksi dengan kita, ataupun saya tekan sekali lagi ni. Setiap tahun ramai matrik membawa pembeli luar negara atau mereka melawat Malaysia secara voluntary untuk mereka mencari syarikat-syarikat kita. Tapi bila mereka sekiranya PKS dan lain syarikat tidak berdaftar dengan matrik, macam mana kita nak mengetahui mereka apa mereka offer, tawarkan daripada segi perkhidmatan dan produk. Harap benda jadi, faham. Tapi dari segi itulah mungkin Encik Amran boleh bagi tahu kita apakah antara cabaran ataupun halangan yang menyebabkan PKS ni mungkin tidak tahu ataupun tidak mahu mereka, sebab ni untuk mendaftar dengan matrik. Dia ni
soalan yang amat bagus lagi. Saya cakap terus terang ni, oleh kerana kita sayang PKS kita, Kementerian MITI dan juga pihak Kementerian Kewangan dan rakan strategik kita, KUSKOP, dan juga contohnya MSC Corp ni, saya kena mention, saya kena sebutkan lain-lain sebab kita sekarang melihat usaha perdagangan ni ekspor daripada segi ekosistem yang lengkap. Kita tak boleh market sahaja. Kita perlukan bantuan daripada semua kementerian dan agensi yang terlibat secara langsung atau tak langsung berkaitan dengan ekspor, termasuk juga perusahaan Kementerian Komuniti Perdagangan Utama. Jadi antara halangan je tu mentaliti, sikap, dan kita mestilah yakin positif dengan apa yang mereka boleh tawarkan. Sekarang ni kita sedang dalam usaha untuk menjadikan pengekspor kita mengekspor yang berpengetahuan ekspor. Nak menjadikan ekspor ni sebagai budaya peniaga-peniaga atau masyarakat perniagaan Malaysia, di mana kita nak cuba terapkan ni. Bukan ekspor ni bukanlah satu one stop saja. Dan ekspor sekali dapat beberapa juta dah duduk berehat. Dia mesti keberadaan ataupun sustainability dalam pasaran ekspor tu mesti sentiasa kekal. Baik. Ringkas saja bagi memberi kesedaran kepada pemain industri PKS ini, bilakah garis masa yang sesuai kepada PKS ini untuk mendaftarkan diri ataupun meletakkan diri mereka berada dalam konteks sebagai pengeksport barangan produk mereka? Adakah ketika awal masuk dalam perniagaan dah boleh terus berdaftar ataupun nak tunggu dulu beberapa bulan pulangan yang tinggi barulah kita nak masuk pasaran ekspor ini? Kita untuk langkah pertama, bila dah mendaftar jadi ahli matrik, kita akan galakkan mereka ambil namanya erat. Erat ni adalah satu di mana kita menyemak, macam menjawab beberapa soalan, tak banyak soalan, tak saja 25 soalan saja. Dia beberapa kategori pengurusan, keupayaan, kewangan dan sebagainya. Daripada itulah kita akan menetapkan di mana tahap kesediaan mereka, sama ada beginner atau permulaan, dengan ataupun advance. Dan bila kita dah dapat tahu mana mereka berada dan kita menggarap mereka lah, kebolehan mereka. Tapi pada masa yang sama, kalau mereka memang komited untuk ekspor, memang kita bawa mereka, kita setiap tahun kita ada program-program luar negara, kita menghadiri atau menyertai pameran dalam negara, antarabangsa dan luar negara. Tahap di mana tu, itu kita tak boleh tunggu tahap di mana, jumpa kita, bincang dan kita bagi khidmat nasihat. Sama ada mereka pentingnya, mereka lebih arif dan pakar. Jadi dia kalau kena ambil boleh, langkah pertama tu daftarkan dulu. Dan daftar adalah complimentary, percuma. Okey. Kita tidak charge. Tak ada yuran pendaftaran, yuran ahlian. Jangan dengar cakap rakan-rakan mengatakan mendaftar ni susah. Mendaftar ni ini baru saya nak tanya kena bayar. Itulah masalahnya PKS kita ni. Banyak mendengar cakap. Dia kena jumpa kita juga. Kita nak tolong bantu, kita tak kisah kerja kita banyak tak apa, asalkan PKS kita terutamanya berjaya, sebab mereka ni adalah tulang belakang kepada ekonomi Malaysia. Betul. Dan itu sebenarnya salah satu strategi dalam Pelan Malaysia ke-12, Ashraf. Salah satunya adalah untuk memperkasakan lagi industri untuk lebih berdaya saing di pasaran, bukan saja pasaran domestik tapi juga pasaran antarabangsa, dan selain itu untuk meningkatkan lagi daya saing PKS dalam industri halal itu sendiri. Betul. Dan di akhir ini juga saya nak bertanya berkaitan tentang MIHAS 2022 ini. Pastinya harapan yang cukup besar bagi program yang akan berlangsung tidak lama lagi minggu ini, 7 September nanti, selama 4 hari lebih kurang. Mungkin boleh kongsikan kepada kita apakah harapan, sasaran daripada Encik Amran sendiri berkaitan tentang program ini. Sebelum tu kita dah mula sesi penyumberan ataupun International Sourcing Program. Kita dah bermula besok 6 bulan dah. Kemudian kita ada satu program 7 bulan, kita ada Knowledge Hub tadi, di mana boleh masuk dalam kita punya program tu untuk mendengarlah perbicaraan tu semua. Dan setakat ni sambutan amat menggalakkan. Kita punya target 1,200 reruai. Reruai itu adalah information booth, information pameran. Lebih daripada kita punya sasaran 1,000. Jadi menjawab tadi, harapan kita macam saya kata tadi, tolong berdaftar dengan matrik lebih aktif. Kita dah ada jenama kita Malaysia dia amat dipercayai oleh pihak rakan-rakan atau pemain syarikat antarabangsa. Jangan lepaskan peluang ni. Platform dah ada, MIHAS. Harapan kita untuk meningkatkan momentum terutamanya bagi PKL dan juga syarikat pengekspor Malaysia, bagi industri halal seluruh dunia dan serantau, dan kita nak menarik serta memupuk lebih tinggi minat dalam pasaran halal ni oleh syarikat Malaysia, dan kita nak memperkukuhkan yang penting rantaian bekalan halal. Jadi sekarang ni kita supply change tu kena lengkap.
Itu antara satu kelemahan kita. Jadi bila kita mengenali ramai PKS ni, kita boleh pihak-pihak kementerian dan agensi yang perlu melengkapkan mereka, kita boleh bagi cerai-cerai ini untuk mereka gilap di peringkat tanggungjawab masing-masing, macam mana nak menyediakan ni. Dan juga kita juga mengharaplah, sebab kami ni di bawah ruang lingkup MITI dan juga kita bekerjasama dengan lain-lain kementerian, kita ada satu jawatankuasa ekspor di mana lebih pada 30 kementerian dan agensi terlibat secara pelengkap ekosistem. Termasuk juga contohnya custom dan sebagainya, My IPO dan sebagainya, dan institusi bank-bank. Ini satu lagi kelemahan kita adalah financing, pembayaran untuk mengekspor ni. Perlu sikap lebih terbuka daripada dua pihak, PKS dan juga pihak bank untuk membantu satu sama lain. Dan juga harapan kita untuk terus bekerjasama lah dengan semua pihak, dan kita perlu ingat, sebab halal MIHAS atau ekspor ni bukan agenda materi atau komiti sahaja. Ianya kerjaan MIHAS untuk pada tahun ni, tahun-tahun lepas ni adalah kerjaan kita bersama, iaitu kita sebagai sebuah negara, satu keluarga Malaysia. Dan harapan kita kena bersatu daripada semua pemain-pemain industri, termasuk juga yang pihak-pihak yang menyokong dan juga pihak-pihak yang melaksanakan program ekspor halal ni terutamanya. Baik. Ini satu usaha yang cukup murni, dan saya pun tertarik rasa nak buka syarikat terus lepas ni jadi PKS dan terus berdaftar dengan Matrix, dan mungkin boleh kembangkan, kerana soal halal itu bukan soal makan dan minum semata-mata. Banyak lagi sebenarnya dimensi yang boleh dilakukan. Dan kita berucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amraya, merupakan pengarah kanan bahagian promosi ekspor dan juga akses pasaran Matrix. Datang beramai-ramai pada 7 September nanti. Mana tahu di situlah rezeki anda lebih lagi, dan kita akan meningkatkan lagi ekonomi diri dan juga ekonomi negara itu sendiri. Betul. Lepas ni kita beralih pula tentang satu aktiviti yang cukup menarik. Saya seronok nak bercakap dengan tetamu yang hari akan datang ni, tapi kita akan berhenti untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Wow, warna-warni, wajah cukup indah, senyuman di wajah-wajah keluarga Malaysia dalam satu program. Saya kira ini sangat-sangat menerujakan. Ni cerita apa ni, Fasha? Inilah dia. Ini satu event yang dipanggil Kereta Api Sarung. Kereta api yang pakai sarung ke? Kereta api yang pakai sarung. Pernah dengar tak kereta api sarung? Saya pernah dengar, kerana pastinya saya kira dah jenama ini ataupun program ini sudah mendapat sambutan di hati keluarga Malaysia. Dan tahun ini Alhamdulillah kembali semula selepas beberapa tahun kita kerana pandemik. Dan ramai yang ternanti-nanti. Saya tengok di media sosial semua dah banyaklah hashtag kereta api sarung, kereta api sarung. Tetapi tahun ini ada kelainannya. Difahamkan ada kelainan, dan kita bersama dengan individu yang lebih cakna untuk bercakap tentang perkara ini. Dalam kita berbincangkan soal kereta api sarung 2022, iaitu Encik Syamsul Bahrin Zainul Zaman. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi, kita nak mulakan teruslah. Apa sebenarnya kereta api sarung ni? Okey, kereta api sarung merupakan satu acara flash mob awam yang bertujuan untuk memertabatkan dan meraihkan satu pakaian tradisional kita, itu sarung, dan juga untuk menggalakkan penggunaan public transportation di Malaysia, iaitu kereta api. Okey. Simple. Itu dia punya misi dia sangat ringkas, tetapi sambutannya luar biasa. Dua dalam satu, Dua dalam menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam, tapi dalam masa yang sama untuk juga kita ramai-ramai meraihkan. Soalan saya, kenapa sarung? Kenapa sarung? Okey, sarung. Okey, kenapa sarung? Sebenarnya soalan yang sangat bagus. Sarung merupakan satu simbol unity, perpaduan. Kerana kita tahu sarung merupakan satu
pakaian yang dipakai oleh hampir ke semua kaum di Malaysia. Itu saja. Itu je. Sebab orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Babanyonya, orang Pasti Kelabit, akan ada sarung. Pasti akan ada sarung kat rumah. Jadi kita rasa Hari Malaysia adalah satu hari yang menyatu padukan semua negeri-negeri di Malaysia dan dalam masa sama dia menyatu padukan rakyat di Malaysia. Keluarga Malaysia. Itu cakap menarik dan pastinya saya nak bertanya berkaitan revolusi itu tadi kan. Sebelum 2 tahun kita terpaksa stopkan sekejap sebab pandemik. Revolusi terhadap program ini bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya program Kereta Sarung diinisiatifkan ataupun dimulakan oleh satu kumpulan komuniti random alphabet pada tahun 2012, 13 dan 14. Mereka membuat secara kecil-kecilan 200, 300, 500 orang yang hadir pada tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2014, partner saya, Encik Rizwan, dia belajar di London pada waktu itu dan mereka melakukan Kereta Sarung di London. Itu yang saya nampak tu. Saya sebenarnya mengenali dia daripada situ. Betul. So kita lakukan di London. Dan selepas 2014 Kereta Api Sarung berhenti, kita pun tak tahu kenapa Random Alphabet tidak melakukan Kereta Api Sarung. Tetapi pada tahun 2017 Encik Rizwan dan saya bersama-sama bergabung untuk mengembalikan program ini di Kuala Lumpur. Baik. Dan itulah kali pertama Loko melakukan Kereta Api Sarung pada tahun 2017. Okey. Jadi selepas beberapa tahun sebelum ini oleh kerana pandemik tidak dilakukan Kereta Api Sarung, pastinya tahun ini 2022 Kereta Api Sarung membawakan satu kelainan. Apakah kelainan itu? Okey, Kereta Api Sarung sudah berlangsung 2017, 18, 19, 2020 because pandemik dan 2021 juga disebabkan oleh pandemik kita tidak boleh berkumpul secara besar-besaran. Tahun ini kita cuba, tahun ini sebab kita dapat banyak DM, kita dapat banyak hashtag, Kereta Api Sarung tahun ini kena lebih menarik, kena lebih hebat dan kita pun dah menunggu 2 tahun kan, tak boleh dah berkumpul. Betul. Jadi selain daripada menggunakan sarung sebagai satu orang kata attraction utama untuk Kereta Api Sarung, kita juga mengadakan menggunakan tema pada tahun ini iaitu Retro Kuala Lumpur. Wow. Macam mana cara kita nak menggayakan pakaian-pakaian retro dengan sarung? Itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Saya terus membayangkan diri saya pakai retro dan juga sarung, macam mana rupa betul, saya. dalam imajinasi saya bila sebut Retro Kuala Lumpur tu teruslah teringat zaman-zaman P. Ramlee dulu kan. Adakah itu yang diharapkan daripada pengunjung-pengunjung? Bila kita sebut retro ni, kita 60-an, 70-an, 80-an dan 90-an. This is what we call retro lah. So, boleh ikut je mana-mana style daripada tahun-tahun yang berikut. Wow, okay. Promosi tahun ini juga saya lihat lebih besar, lebih meriah. Malahan telah pun dimulakan sebelum daripada sambutan Hari Kebangsaan lagi. Sudah pun ada bibit-bibit itu kerana sebut tadilah DM banyak dapat diterima. Dan pastinya tahun ini orang tahu jugalah sebenarnya apa aktiviti yang dilakukan bagi Kereta Api Sarung ini. Okey. Pada tahun ini kita ada banyak mendapat tajaan daripada terutamanya daripada Kementerian bukan Pelancongan. Pada tahun ini kita dapat kerjasama daripada Kementerian Pengangkutan. Okey. Sebab apa yang kita buat, kereta api adalah di bawah pengangkutan. Jadi pada tahun ini kita rasa berbangga sebab Kementerian Pengangkutan Malaysia bekerjasama dengan kita untuk meraihkan Hari Malaysia ke-58. Alright, dan pada masa sama kita ada AirAsia, kita ada Wardah, kita ada berbagai lagi jenama-jenama yang tertentu untuk bersama-sama meraihkan Hari Malaysia pada tahun ini. Dan yang paling penting adalah acara di dalam, sebelum, di dalam dan di secret location. Tujuan utama kita yang terakhir tu adalah rahsia sampailah hari ini. Hari ini orang tak tahu lagi. Kita akan announce pada 16 bulan September pada pukul 9 pagi. Tempat akhir itu, di manakah tempat akhir itu? Tempat akhir itu merupakan salah satu orang kata benda yang ditunggu-tunggu oleh pemakai sarung sepanjang kita melakukan program Hari Sarung. Jadi nak tahu 16 bulan baru tahu? 16 bulan pukul 6. Pas hari kejadian? Hari kejadian pukul 9 pagi. Naik kereta api itu baru akan tahu di mana? Baru akan tahu kita nak ke mana. Okey. Itulah keistimewaan. Risau pula kita. Nak pergi ke mana kan? Perjalanan kereta api itu dari mana? Okey, kita ada 5 stesen permulaan. MRT Bukit Bandar Utama, MRT Kajang, LRT Subang Jaya, LRT Gombak, LRT Ampang. Ini 5 stesen utama yang kita lakukan sepanjang 3 tahun dan ini tahun keempat Kereta Api Sarung. Tapi disebabkan oleh banyak permintaan, kami menambah lagi 2 stesen pada tahun ini iaitu ERL
KLIA dan IAL Putrajaya. Oh, wow. Jadi orang sejauh daripada Sepang dan kawasan-kawasan berikut Ya. boleh datang menyertai. Jadi pengunjung pemakai sarung ini boleh naik LRT ataupun MRT daripada mana-mana stesen yang disebutkan tadi dan akan berakhir di lokasi rahsia. Rahsia. Ini yang risau macam mana? Kalau saya kan pagi itulah katakanlah saya daripada ARL KLIA contohnya kan, saya nak beli tiket ni nak menuju ke mana ni? Okey, kita akan announce pada pukul 9 pagi dan kita juga menempatkan sukarelawan kereta api sarung di semua stesen-stesen permulaan ini untuk membantu mereka mengetahui ke mana kita nak pergi. Dan yang menariknya kereta api sarung ini sebenarnya bukan pengakhiran itu saja. Di waktu permulaan bila kita berkumpul tu kita dah ada acara-acara yang kita lakukan. Contohnya zikir barat, kita ada tarian, kita ada joget dan sebagainya. Dan dalam kereta api pun kita ada aktiviti-aktiviti yang menyemarakkan Hari Malaysia. Difahamkan kereta api sarung tahun ini bukan sahaja di Kuala Lumpur. Betul. Kami mendapat sebab nature kereta api sarung ini merupakan satu aktiviti ataupun satu acara komuniti. Jadi kita mendapat permintaan daripada komuniti di Ipoh untuk melakukan acara kereta api sarung di Ipoh. Dan ini merupakan kali pertama kita melakukan satu acara yang berjalan serentak di Ipoh. Dan kita juga sedang bercakap dengan kumpulan daripada pelajar-pelajar di London untuk melakukan program yang sama pada hari yang sama. Dan kita juga mendapat ini tak confirm lagi tapi sudah mendapat DM daripada pelajar-pelajar dan masyarakat di Korea Selatan. Wow. So kalau ini terjadi, dia mungkin satu kereta api sarung betul-betul lah kembalilah kereta api sarung pada tahun ini memang kembali dengan lebih hebat. Dan pastinya mungkinlah mereka yang tak berkesempatan nak pergi ke tempat yang seperti disebut tadi, adakah mereka juga digalakkan juga memakai pakaian seperti disebut tadi, buat naik dalam sosial media, meraihkan lagi? Okey, ini yang menarik tentang program kereta api sarung dan berlaku pada tahun 2020 dan 2021 apabila kita tidak boleh berkumpul secara ramai dan mereka yang pernah mengikuti program ini mereka kata tak best lah kalau kita tak ada kereta api sarung. Kita menggalakkan mereka menggunakan sarung di mana sahaja mereka berada dan kita juga mendapat kerjasama ataupun mendapat perhatian daripada spa. Mereka membuat satu promosi, siapa yang pakai sarung sepanjang bulan 9 mendapat diskaun tertentu. Wow. So ini adalah salah satu acara sampingan yang berlakulah sepanjang program kereta api sarung. Seronoknya tak sabar 16 September nanti ni. Betul. Saya acara kereta api sarung ni merupakan satu acara yang bagi saya sangat baguslah diadakan kan sebab betul lah macam yang dikatakan tadi, sarung tu merupakan satu simbol perpaduan kan. Dan diharapkan juga selepas ini program ini akan jadi acara tahunan dan dimuatkan dalam kalender pelancongan negara. InsyaAllah. Kita dah lakukan sepanjang, kalau ikutnya 6 tahun lah, ini tahun ke-6. Wow. Baik. Ini satu usaha cukup mundi. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lepaskan peluang 16 September nanti bermula dari pukul apa tadi? Pada pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi mula berkumpul beramai-ramai mengenakan pakaian retro dan juga sarung. Yang penting kena ada sarung, kain batik tak apa, kain pelikat pun tak asalkan apa. namanya sarung. Baik. Terima kasih sekali diucapkan kepada Encik Syamsul Bahrain Zainul Zaman di atas perkongsian yang cukup menarik bagi menyuburkan semangat perpaduan lagi dalam kalangan masyarakat Malaysia bersempena dengan Hari Malaysia yang kita akan sambut 16 September nanti. Dan kami pun tak sabar, insya-Allah diberi kesempatan kami pun akan ikut serta bagi mempromosikan semangat perpaduan tadi tu, kerana kita rakyat Malaysia perlu bersatu padu antara satu sama lain. Kita sudah pun berada di perancangan ni hari ni. Begitulah kita hanya sejam setiap pagi bersama-sama, tapi jangan risau, besok Apa Khabar Malaysia akan bersiaran dengan rakan pengacara kami yang lainnya. Kami ucapkan kepada semua jaga diri, jaga kesihatan semua dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat tinggal.